Assalamualaikum, saya Ajini bersama dengan rakan-rakan saya yang lain akan membincangkan tentang isu kemusnahan alam dari sudut teori hubungan antara insan dan alam. Baiklah, sebelum kita memulakan kita punya perbincangan ni, kita kena tahu dulu apa tu maksud insan, alam tu pula apa. So, jom kita tengok apa tu insan dan alam. Okey, kita mula dengan insan ni. Insan ni merupakan makhluk Allah yang istimewa, yang diberikan akal fikiran untuk kita berfikir. Dan insan ni juga merupakan sebaik-baik kejadian yang diciptakan oleh Allah SWT tau. Kalau korang nak tahu, insan ni merupakan khalifah di atas muka bumi ni. Okey, khalifah ni dia ditugaskan untuk memakmurkan bumi, menjaga agama, masyarakat, negara dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, sebagai seorang insan, kita perlulah buat segala suruhan yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Insan yang hidup di atas muka bumi ni masing-masing ada tanggungjawab, iaitu tanggungjawab pada Allah, pada diri sendiri, sesama insan dan juga pada alam. Dalam banyak tanggungjawab yang kita cakap tadi, sekarang ni kita nak fokus tanggungjawab kita pada alam. Apa yang kita kena bertanggungjawab pada alam? Apa yang insan perlu bertanggungjawab pada alam? Jom kita jawab. Sebagai seorang insan, kita perlulah bertanggungjawab terhadap alam dengan cara memelihara dan memulihara alam. Apa jadi kalau seorang insan tu gagal untuk menjalankan tanggungjawab dia pada alam? Ini jawapan dia. Sekiranya insan ni gagal untuk menjalankan tanggungjawab dia pada alam, iaitu memelihara dan memulihara alam, makanya terjadilah pencemaran dan juga kemusnahan alam sekitar. Kita teruskan dengan apa tu alam? Untuk jawab apa itu alam? Alam ni dia merupakan satu ciptaan Allah yang boleh ditanggapi oleh panca indera kita dan perlu digunakan sebaik-baiknya. Jadi, kalau kita perlu menggunakannya dengan sebaik-baiknya, kita tak bolehlah melakukan sebarang pencemaran, kemusnahan. Sebabnya kita kan bertanggungjawab untuk memelihara dan memelihara alam, bukannya merosakkan. Tapi apa yang berlaku pada zaman ni, pada hari ini, terdapat banyak sangat pencemaran dan kemusnahan yang dilakukan oleh kita sendiri. Perasan tak? Ataupun tak perasan? Okey, contoh yang paling dekat yang dapat kita tengok sekarang ni adalah pencemaran sungai ataupun laut yang disebabkan oleh pembuangan topeng muka dan bekas gel pembasmi kuman yang kita gunakan sepanjang penyebaran coronavirus ni. Tak percaya? Cuba kita tengok ni. Baik, seterusnya, penutup muka dan botol gel pembasmi kuman terpakai yang dibuang ke dalam sungai boleh mencetus risiko penyebaran COVID-19. Pencarah kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Yusof Ishak berkata, ia sekaligus menjadi faktor peningkatan parameter kimia yang menyebabkan pencemaran sungai. Apa yang menggusarkan kita, terdapat sisa-sisa pecahan daripada yang baru dijumpai, contohnya penutup muka, topeng muka dan juga botol kecil cecair pencuci tangan. Okey, sekarang ni kita dah tahu dah apa tu insan dan apa tu alam. Jadi, kita nak tahulah apa jenis-jenis pencemaran yang ada. Okey, jom kita tengok ni. Okey, jenis pencemaran ada 5. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara selalunya terjadi apabila pelepasan asap kotor oleh kilang ke udara melalui cerobong asap mereka yang tanpa ditapis. Selain daripada asap kilang, asap daripada kenderaan bermotor seperti kereta, motosikal, lori, bas dan lain-lain.
Pencemaran air. Pencemaran air selalunya terjadi apabila seseorang membuang sampah ke dalam sungai atau laut ataupun pantai. Pembuangan sampah yang tidak terkawal boleh membuatkan terjadinya pencemaran air seperti air kotor, air menjadi toksik dan ia boleh menyebabkan kematian pada hidupan di dalam air tersebut. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi apabila tanah tersebut bertukar warna, kesuburan dan terjadinya hakikat tanah. Selalunya, pencemaran tanah ni berlaku akibat dari pembuangan sisa organik, kimia ataupun fizikal. Yang keempat adalah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ni dia terjadi apabila bunyi yang terlalu kuat sehingga telinga kita tidak dapat menahannya. Seorang manusia mempunyai had pendedahan bunyi iaitu tidak boleh melebihi daripada 80 desibel. 80 desibel ni tinggi mana? Tinggi sangat ke? Jom saya tunjukkan. Yang kelima adalah pencemaran sisa pepejal. Pencemaran sisa pepejal ni dia adalah hasil buangan daripada aktiviti sosioekonomi manusia. Pembuangan yang tidak terkawal boleh mengakibatkan pencemaran. Contoh pencemaran sisa pepejal adalah tapak pelupusan sampah yang berleluasa tanpa dikawal. So, jom kita sambung perbincangan kita dengan rakan-rakan saya yang lain. Assalamualaikum, saya Nur Syahira Putri binti Razimi akan membentangkan tentang punca dan kesan isu kemusnahan alam. Kemusnahan alam sekitar diakibatkan oleh pelbagai pihak. Sektor perindustrian dan sektor pertanian yang merupakan sektor terpenting di negara juga merupakan antara yang menyumbang dalam kemusnahan alam sekitar. Izinkan saya mengulas lanjut mengenai punca-punca isu kemusnahan alam. Antaranya adalah aktiviti pembangunan dan perindustrian. Perkembangan ekonomi dunia bergantung kepada industri-industri yang menghasilkan barang untuk dieksport atau untuk aktiviti perniagaan domestik. Namun, ini telah menambah buruk keadaan pencemaran udara dunia. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Selain itu, bukan sahaja gas pencemar dilepaskan oleh industri, manakala habuk-habuk yang mampu mengakibatkan sesak nafas juga turut dilepaskan. Seterusnya adalah kenderaan motor. Kenderaan motor merupakan penyumbang pencemaran utama di dunia. Masyarakat moden amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, motor, lori, kapal terbang dan sebagainya. Setiap kenderaan motor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Akibatnya, gas sulfur monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon dan habuk-habuk dilepaskan. Seterusnya adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Akibatnya partikel jelaga yang boleh diterbangkan ke jarak jauh oleh angin telah dihasilkan. Akhirnya, keadaan jerebu berlaku di sekeliling tempat. Keadaan tersebut akan menjadi lebih serius pada musim panas panjang kerana ia turut menyumbang kepada masalah jerebu yang mampu menjejaskan kesihatan awam. Seterusnya, aktiviti harian manusia turut menyumbang kepada pencemaran udara melalui penggunaan tenaga untuk mesin dan perkakas elektrik seperti peti sejuk dan penyaman udara. Apabila cecair penyejuk digunakan, gas chlorofluorokarbon CFC akan dilepaskan ke udara dan ia mampu menipiskan lapisan ozon. Selain itu, penggunaan peralatan rumah seperti penyumbang aerosol yang mengandungi CFC juga menyumbang pencemaran udara. Seterusnya, apa pula kesan-kesan isu kemusnahan alam tersebut kepada kita semua? Kesan yang pertama adalah kesan kepada kesihatan manusia. Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Kesan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru.
Selain itu, kesan kepada tumbuhan seperti keguguran daun, pertukaran warna dan pertumbuhan terbantut. Kesan ini juga akan menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akhirnya mengganggu kehidupan seharian. Selain itu, kesan itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kesan kepada haiwan pula, haiwan akan terancam atau mati akibat daripada pencemaran udara. Perkara ini disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan. Selain itu, makanan daripada sumber tumbuhan akan tercemar oleh pencemaran udara. Selain itu, kesan kepada bahan bermaksud kerosakan berlaku akibat daripada pencemaran udara seperti kekotoran pada pakaian, pencemaran pada permukaan dinding bangunan dan sebagainya. Perkara ini berlaku akibat daripada pengenapan asap atau zarah halus. Seterusnya, pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit. Di samping itu, pancaran matahari yang terik juga akan menyebab berlakunya pencairan ais di bahagian kutub bumi. Pada masa kini, ekosistem di dunia mengalami ketidakseimbangan. Akhir sekali, izinkan saya berkongsi beberapa gambar yang dimuat naik oleh wartawan-wartawan di Malaysia berkongsi mengenai kesan-kesan yang terjadi terhadap alam sekitar yang disebabkan oleh kita sendiri sebelum tempoh PKP dijalankan. PKP wujud kebaikan yang memberi manfaat kepada alam sekitar. Air Sungai Melaka umpamanya yang sebelumnya agak keruh kini menjadi jernih berikutan tiada aktiviti pelancongan di sungai sepanjang sungai berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM Azlan Abidin berkata, antara faktor utama kejernihan Sungai Melaka kurangnya sampah sarap. Selain tiada aktiviti bot persiaran yang menyusuri hinggakan keladak dari dalam sungai naik ke permukaan. Begitupun tiada penggunaan bahan bakar dan sistem penyejukan enjin. Antara gambar yang dimuat naik adalah Sungai Kim Kim, Sungai Kelang dan Sungai Melaka dilihat lebih bersih berbanding sebelumnya. Ini jelaslah menunjuk bahawa isu kemusnahan alam ini terjadi akibat daripada manusia itu sendiri. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Wahidah binti Zulkifli. Di sini ingin saya jelaskan dan mengupas tentang cara-cara mengatasi isu kemusnahan alam yang semakin tular dan sukar dibendung oleh masyarakat kini. Yang pertama adalah mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran mencintai alam yang disiarkan di kaca televisyen, radio seperti Cintailah Sungai Kita, Sahabat Alam Gitar Semula. Rasa tanggungjawab dapat disemai dalam diri setiap individu agar alam sekitar kita lebih bersih dan selamat untuk digunakan untuk generasi yang akan datang. Yang kedua adalah tindakan undang-undang. Salah satu cara ataupun langkah yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah pencemaran alam. Pihak berwajib boleh menghukum individu atau organisasi yang didapati bersalah dalam melakukan pencemaran alam. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk mereka yang didapati bersalah. Hukuman yang setimpal perlulah dilakukan ke atas mereka yang melakukan perkara tersebut. Yang ketiga ialah memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid. Pendidikan alam sekitar melibatkan aspek yang menjurus kepada pengekalan alam yang sejahtera. Contohnya, subjek pendidikan sivik, pendidikan kajian tempatan, memberi pengetahuan dan membuka mata mereka tentang alam sekitar. Dengan itu, mereka dapat belajar sesuatu dengan tidak membuat sampah merata-rata, membuat sampah di dalam tong sampah dan menjaga alam sekitar dengan lebih baik, walaupun mereka di luar sekolah. Selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itu masalah seperti pemanasan global, pencemaran udara, air, sungai, laut dan sebagainya tidak dapat diatasi. Memelihara, menghargai dan memelihara alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Kita hidup dalam satu bumi dan langit yang sama.
Marilah kita sama-sama berusaha untuk membina satu bumi dan kehidupan yang lebih bersih, segar dan cantik, bermula dari menghargai dan memelihara alam sekitar. Sekian, terima kasih.